menjelaskan pengharaman tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah pimpinan Syekh Nazim yang diputuskan pada 3 April 2000 tidak pernah ditarik balik atau dibatalkan. Ada bukti sahih setakat ini yang mengaitkan ajaran tarikat berkenaan dengan kumpulan Habib yang terkenal dengan program qasidah dan zikir. Sehingga sekarang ini kita tidak dapat pasti apakah benar-benar ada hubungan, dan kita tak pasti betul ke tak betul. Jadi kita katakan tidak ada fakta yang menunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam merupakan agama yang syumul yang merangkumi segenap aspek kehidupan manusia yang tidak hanya terhad kepada akidah, ibadah dan akhlak tetapi merangkumi aspek muamalat. Demikianlah ajaran Islam ini sememangnya sentiasa selari dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta sesuai dengan keadaan sepanjang masa. Namun malangnya masih ada yang lebih suka bertafsir-tafsiran yang tidak berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Arti kata lainnya ialah ajaran sesat, iaitu ajaran yang terpesong daripada akidah dan syariah Islam. Antara ajaran yang telah difatwakan oleh JAKIM sebagai ajaran sesat ialah: yang pertama, tarikat Naqsyabandiyah Qadirun Yahya diasaskan pada tahun 1970. Ajaran ini telah didakwa diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebelum baginda menjadi Nabi. Melaluinya Allah telah menurunkan Nur Muhammad kepada silsilah Profesor Qadirun Yahya Roh. Mereka yang tidak memperoleh Nur Muhammad akan berada di awang-awangan dan tiada jaminan syurga bagi mereka. Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Malaysia kali ketiga telah bersidang pada 15 dan 16 November 1981 telah memutuskan bahawa tarikat ini adalah menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar dan mengamalkannya adalah sesat. Yang kedua, tarikat Mufarridiyah Syekh Ma'mun bin Yahya diasaskan pada tahun 1970. Ajaran ini mempunyai bahawa segala doa dan istighfar kepada Allah mestilah melalui malaikat bernama Karanas. Orang yang bersahabat dengan malaikat ini ialah orang yang telah mencapai martabat jisim kelima dalam tarikatnya. Orang ini telah menyatakan jisimnya adalah Allah dan rohnya juga adalah roh Allah. Dia juga boleh membela roh si mati daripada sesaan kubur. Oleh itu, orang yang ingin mendapat pembelaan terhadap ahli keluarganya yang telah mati boleh membuat pembayaran kepada Syekh Ma'mun. Majlis Raja-Raja dalam mesyuarat ke-117 yang bertarikh pada 21 Februari 1980 telah mempersetujui pendapat Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan dan memutuskan bahawa ajaran ini bertentangan dengan ajaran Islam. Orang-orang yang terlibat dengan ajaran ini hendaklah bertaubat. Yang ketiga, tarikat Zikrullah Hasan Anak Rimau diasaskan pada tahun 1971. Ajaran ini telah menyatakan guru ialah pemegang anak kunci syurga. Manusia adalah Tuhan dan Tuhan adalah manusia. Tidak perlu percaya kepada Nabi Muhammad. Guru mendakwa dirinya Tuhan dan berkuasa melantik muridnya sebagai wali Allah. Ia juga mendakwa dirinya diserap roh Nabi Muhammad dan suatu masa nanti akan bertukar menjadi Imam Mahdi. Berdasarkan Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Kelantan dan Terengganu, ajaran ini telah diharamkan pada tahun 1981 kerana mengandungi perkara-perkara yang jelas menyalahi akidah Islam sebenar. Oleh itu, tasawuf pada asalnya merupakan suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka ia merupakan salah satu ilmu yang amat dituntut untuk kita pelajari. Namun begitu, segala ilmu hendaklah sentiasa berpandukan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Memetik kata-kata tokoh sufi terkenal Imam Al-Qushairi, sesiapa yang tidak menghafaz Al-Quran dan tidak menulis hadis, maka ia tidak boleh diikuti dalam urusan, yakni tasawuf ini. Kerana sesungguhnya ilmu kita ini terikat dengan Alkitab dan As-Sunnah. Syekh Qadirun Yahya Muhammad Amin Al-Khalidi lahir di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara pada tahun 1917. Beliau adalah seorang ulama tasawuf atau tokoh sufi karismatik dari Indonesia. Ia adalah mursyid tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah
salah satu tarikat terbesar di Indonesia, di mana tarikat yang dipimpin olehnya berkembang pesat di dalam negara maupun luar negara. Lebih daripada 700 tempat zikir ataupun surau telah didirikan dan setiap tahun telah diselenggarakan bagi kegiatan suluk seperti iktikaf, ibadah dan zikir intensif selama 10 hari hingga 10 kali di beberapa tempat di Indonesia dan di Malaysia. Syekh Qadirun Yahya adalah salah satu ulama tarikat yang berhasil memadukan antara ilmu zikir serta ilmu pengetahuan dan teknologi moden. Naqsyabandiyah merupakan satu-satunya tarikat yang memiliki silsilah penyampaian ilmu spiritualnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui khalifah muslim pertama Abu Bakar As-Siddiq, tidak seperti tarikat-tarikat yang lain yang asalnya dari salah satu imam Syiah melalui khalifah Ali bin Abi Talib sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tarikat Naqsyabandiyah dibina oleh 5 bintang atau tokoh, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, Salman Al-Farasi, Abu Yazid Al-Bustami, Abdul Khalid Al-Ghazdawani dan Muhammad Bahauddin Uwaisi Al-Bukhari. Yang terakhir dikenali sebagai Syekh Naqsyaband, iaitu imam utama tarikat Naqsyabandiyah. Tarikat Naqsyabandiyah telah tersebar luas di beberapa wilayah, bermula di Asia Tengah, kemudian tersebar ke Turki, Suria, Afghanistan dan India. Di Asia Tengah, tarikat ini tidak saja berada di kota, tetapi juga sampai ke desa zawiyah dan rumah istirahat Naqsyabandi sebagai tempat berlangsungnya aktiviti keagamaan yang cukup meriah. Di wilayah tersebut, tarikat ini juga berkembang di Bosnia, Herzegovina dan wilayah Volga-Ural. Kemudian pengaruhnya yang kuat terdapat di Turki dan wilayah Kurdistan, dan pengaruh yang paling lemah adalah di Pakistan. Pada masa pemerintah Soviet, pengaruh Naqsyabandiyah sangat terasa, iaitu di bawah gerakan Islam bawah tanah di Kaukasus Asia Tengah. Namun di akhir pemerintah Soviet, pengaruh Naqsyabandiyah mulai berkurang. Ciri-ciri orang sesat. Yang pertama, mempercayai orang mati boleh memberi pertolongan apabila diseru namanya. Yang kedua, bersumpah merahsiakan ajaran yang diikutinya. Yang ketiga, mengagung-agungkan keturunan Yahudi. Yang keempat, mengaku dirinya atau gurunya sebagai nabi. Yang kelima, mengaku memiliki barang-barang peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, mempercayai semua ajaran adalah sama. Yang ketujuh, mengaku dirinya sebagai wali. Yang ke-8, mempercayai gurunya boleh memberi syafaat. Dan yang ke-9, meninggalkan sembahyang Jumaat kerana bersuluk. Tarikat merupakan suatu jalan untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tarikat memiliki berbagai jenis-jenis, salah satunya tarikat Naqsyabandiyah. Tarikat ini yang pada mulanya muncul di Mekah telah berkembang dengan begitu pesat, terutamanya di Nusantara, khususnya di Kepulauan Jawa. Tarikat ini sebagaimana juga tarikat-tarikat lain memberikan tumpuan kepada amalan zikir dan muraqabah dalam usaha mencapai hakikat ihsan. Pencapaian ihsan dilihat dapat memperkuatkan keimanan dan memantapkan pelaksanaan syariat.